Okay. So kita hari ini akan masuk subtopik yang seterusnya, iaitu fungsi gubahan. Okay, apa maksudnya fungsi gubahan ya? Okay, contohnya sebelum ini kita ada kumpulan pertama, kita ada kumpulan kedua. So mereka telah dihubungkan oleh satu fungsi, contohnya fungsi F. Okay. Tapi sekarang kalau kumpulan dua ini dia boleh lagi dihubungkan kepada satu kumpulan baru bawah satu fungsi lain, contohnya fungsi G, maka fungsi yang menghubungkan yang kumpulan satu kepada kumpulan tiga ini dipanggil sebagai fungsi gubahan. Okay. Dan benda ini sebenarnya banyak berlaku dalam keluarga kita. Okay. Hubungan dalam keluarga kita. Contohnya, Siti, dialah ibu kepada Ali. Lepas tu Ali sudah kahwin. So Ali ialah suami kepada Hidayah, contohnya. So dengan Ali kahwin dengan Hidayah, satu hubungan diwujudkan, maka sekarang Siti dengan Hidayah sudah ada hubungan. Di mana kalau ini Siti ialah mak mertua lah kan? Ialah mak mertua Hidayah. So hubungan mak mertua ini seolah-olah macam hubungan fungsi gubahan. Faham maksudnya? Okay? Dalam keluarga kita ada banyak cerita macam ini. Kita dengan dia mungkin tidak ada hubungan direct. Tapi sebab dia ialah ayah saya punya adik punya apa menyebabkan kami ada hubungan. So hubungan yang bukan direct punya kita panggil dia sebagai fungsi gubahan. Hanya beza di sini kalau dalam bahasa kita kena hafal lah. Ibu kepada suami, nama dia ialah mak mertua. Kalau isteri kepada anak, nama dia ialah apa? Kita kena belajarlah istilah-istilah ini. Untuk matematik kita tidak akan wujudkan satu nama baru untuk fungsi gubahan ini. Kita akan gunakan apa yang sedia ada saja untuk namakan fungsi gubahan ini. Supaya lain kali bila orang baca saja terus faham maksud dia. Itu bezanya bahasa kita dengan bila dalam matematik. Macam macam cikgu. Sebelum ni kalau cikgu belum belajar bahasa, cikgu tak faham apa maksudnya mak mertua. So kalau awak cakap mak mertua, apa dia? Tak tahu, saya tak tahu, perkataan baru saya tak pernah belajar. Tapi bila dalam matematik, kita tak akan buat macam ini. Kita tak akan bagi nama baru. Sebab bagi nama baru akan menyebabkan awak itulah, apa dia? Saya tak tahu, tak pernah belajar. So kita akan bagi nama ikut cara matematik. Sama macam awak belajar dalam sains. Tumbuh-tumbuhan kan yang awak belajar. Dia ada nama biasa kita ya. Dia ada nama saintifik dia. Selalu daripada nama saintifik dia, awak boleh tahu, sebab nama saintifik ini, awak tahulah apa-apa sifat-sifat yang ada kepada tumbuhan tersebut. Sama juga cerita macam ini ya. So, fungsi gubahan sebenarnya ialah gabungkan dua hubungan jadi satu hubungan baru. Dinamakan sebagai fungsi gubahan. Cikgu pada yang tak ada kaitan. So apa yang awak perlu tahu ialah macam mana nak namakan satu fungsi gubahan. Dia macam awak buat tulisan jawi kamu. Kalau kamu tengok apa yang cikgu lukis dalam gambar Raja Anak Panah ini, dia mula dengan hubungan F, baru pergi hubungan G kan. Tapi bila kita tulis, macam awak buat tulisan jawi. So kita akan kata fungsi gubahan yang terbentuk ini ialah fungsi GF. So bila awak cakap saja fungsi GF, saya tahu itu hubungan mula-mula melalui hubungan F, lepas tu baru melalui hubungan G. Itu dia boleh So itu maksudnya fungsi gubahan. So apa yang kita akan belajar hari ini ialah macam mana kita nak cari fungsi gubahan. Macam mana kita nak cari fungsi gubahan. Sebelum cikgu pergi kepada pengiraan matematik dia, cikgu bagi benda yang senang dulu. Katakan fungsi F. Hubungan dia ialah darat 2. So, cikgu besarkan sikit. Kalau fungsi F, hubungan dia ialah darat 2. So, kalau tulis tata tanda, kita akan tulis macam ini kan.
fx sama dengan 2x. Betul tak? Okey. Okey, katakan gs ialah apa pula? Okey, katakan fungsi gs ini hubungan dia ialah tolak 4. Tolak 4. Maka kalau cikgu nak tulis tata tanda dia macam mana? Macam mana nak tulis tata tanda dia? gs sama dengan apa? Adam? Kalau hubungan dia ialah tolak 4. Sama dengan X tolak 4. Ya, S tolak 4. X tolak 4. Okey, apa maksudnya di sini? Katakan sekarang cikgu bagi awak nombor 5. Cikgu bagi awak nombor 5. Okey, Afika, nombor 5 selepas dia buat fungsi F, apa jawapan di sini? Afika, Amira? Ya. Kalau sekarang cikgu bagi kumpulan 1 awak ialah 5. Selepas dia melalui fungsi F, apa yang akan cikgu tulis di sini? 10. 10. Sambung Afika. Kalau pergi lagi ke sini? 6. 6. So, bila cikgu cakap GF, GF akan bawa 5 pergi 6. Tapi apa hubungan ini? Macam mana kita nak tulis hubungan ini? Okey, nanti kita buat dah. Okey, cikgu bagi contoh lain. Katakan cikgu sekarang ini ialah 3. Ialah 3. Okey, Bakis, 3 akan pergi kepada apa? 6. 6. Bila sampai kumpulan 3? 2. 2. So, 3 akan pergi kepada 2. So, apakah hubungan GF kita? Apakah hubungan GF kita? Itu yang kita akan belajar hari ini. Okey. So, cikgu terang konsep dia dulu. Kalau awak boleh faham, maka memudahkan awak buat soalan lah. Kalau awak tak faham, nanti awak sebenarnya boleh buat juga. Hafal bulat-bulat lah langkah-langkah dia. Pun boleh buat juga. Okey, sekarang cikgu tak nak bagi awak nombor. Bagi nombor awak senang. 5 darab 2, 10. Tolak 4 dapat 6. Kalau bagi 3, 3 darab 2, 6. 6 kalau tolak 4 dapat 2. Sekarang cikgu bagi awak huruf sahaja. Okey, cikgu bagi awak huruf sahaja. Ilya, kalau cikgu bagi X, sini akan jadi apa? Okey, sini akan jadi apa? 5 jadi 10, 3 jadi 6. X akan jadi? Yang tu darab 2 kan? Ya. 2X. 2X. Sambung lagi. Sini akan jadi apa? Itu kita kena tolak 4. Dia akan jadi 2X tolak 4. So, kita akan kata GF kita ialah 2X tolak 4. Kalau kamu tak percaya, cuba masukkan objek kamu 5. Kalau kita ada objek, kita masuk 2 kali 5 tolak 4. Betul tak? Kita dapat 6. Betul. Kita masukkan 3. 2 kali 3 tolak 4. Betul tak? Kita dapat 2. Betul. Okay. So, bila orang bagi kita fungsi F, bagi kita fungsi G, kita boleh tulis fungsi gubahan dia. Okay. Fungsi gubahan maksudnya kalau tengok itu saja cikgu tak payah, macam tadilah kan cikgu cerita. Okay. Siti ialah ibu kepada Ali. Ali ialah suami kepada Hidayah. So, Siti ialah mak mertua kepada Hidayah. Sekarang, cikgu boleh tanya saja, siapakah mak mertua kepada Hidayah? Cikgu tak payah tahu siapa suami dia. Bila cikgu tahu hubungan ini. Tak payah tahu suami dia. Okay, cikgu boleh lompat hubungan tersebut. Tarik kepada yang seterusnya. Okay. So, itu dia apa yang kita akan belajar benda ini. So, cara buat dia, sebenarnya tadi kita sudah buat, hanya awak mungkin tak berapa nampak. Okay, kita tengok contoh yang cikgu bagi dalam nota kamu. Okay, contoh A, macam mana kita cari fungsi gubahan. So, kalau kamu tengok, okay, ini cikgu contoh yang di tepi, maksudnya macam inilah. Sekarang, okay, kalau cikgu kata suruh cari FG, suruh cikgu cari apakah fungsi gubahan FG. Okay, cikgu nak tanya, yang pertama ini cikgu sepatutnya tulis F ke tulis G? Intan?
Tulisan Jawi jangan lupa. Intan? G. Ya, okey. Kamu jangan lupa cara tulis dia macam cara tulis macam tulisan Jawi. So, walaupun cikgu tanya apakah FG, kalau awak lukis dalam gambar raja dia ialah GF lah. Okey. So, ini ialah hubungan 3x tolak 5. Sorry, cikgu tulis terbalik. Sorry. So, ini ialah hubungan 1 tambah 2x. Ini ialah hubungan 3x tolak 5. Boleh? Okey. Sebelum cikgu pergi buat soalan ni, kita cuba dengan nombor dulu. Kita cuba dengan nombor dulu. Ijat Roslan. Kalau ini ialah 5, kalau ini ialah 5, apa jawapan di sini? Ya. Okey. Apa? Ambil kalkulator kira. Objek awak 5. Apa image awak? Sebelas. 11. Sambung lagi? 28. 28. Itu kalau cikgu bagi nombor. Okey, kalau sekarang cikgu bukan bagi nombor. Cikgu bagi X. Ini akan jadi apa? Daripada bawah. Nurin ada ni, cuba. Kalau cikgu bagi X, ini akan jadi apa? Sekejap, yang mana? X. 1. Dia jadi 2x. 2S sahaja. 1 tambah 2x. 1 tambah 2S. Nak ringkas tak boleh kan? Okey, Tak sambung. Sambung. Ya, 1 tambah 2x. Okey, tak payah ringkaskan untuk saya. Tulis saja. Sekejap. 5x. Tak payah ringkaskan sebab ringkasan nanti awak kawan tak nampak. Mana awak dapat 5S itu? 2x tambah 3x. 2S tambah 3X. Lepas tu 1 tambah negatif 5. 1 tambah negatif 5. So itu yang awak dapat 5S tolak 4. Masuk awak? Sekejap. Betul itu masuk awak? Betul. Maksudnya macam inilah. Okey, cikgu tulis sebaris. Tengok betul ke tak betul? So masuk awak, okey, kalau ikut awak deh, masuk awak ialah apa tadi? Okey. Masuk awak ialah fungsi FGX ini ialah 5x tolak 4. Kalau sekarang ini ialah 5, betul ke awak dapat 28? Tak kan? Awak dapat 21. Kan? So maksudnya idea ini tak betul. Boleh? Okey. Siapa ada cadangan lain? Nak cuba? Okey, cuba. Kejap bagi cikgu padam ini. Okey. Okey, awak rasa? 3 kurungan 1 tambah 2x tutup kurungan tolak 5. Tolak 5. So kalau kamu buat ialah 3 tambah 6x tolak 5. Iaitu awak dapat 6x tolak 2. Okey, kita cuba. 6x tolak 2. Kalau saya masuk 5, boleh tak saya dapat 28? Dapat? Dapat. Okey, ini baru yang betul. Okey, ini baru yang betul. So jawapan dia ialah ini. Okey, ini untuk siapa yang boleh nampak idea dia lah. Okey, kalau tak boleh nampak jangan susah hati. Cikgu akan beritahu kamu saja. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Buat aja. Awak akan dapat juga 6x tolak 2.
So cara dia macam ini ya. Okey. Okey, langkah pertama kamu kejap. Sorry ya, kejap. Sebab cikgu lupa. Tak apalah, nanti baru buat kemudian. Okey, so cara kita buat dia. Okey, langkah pertama. Okey, kalau kamu tengok fungsi kubahan ini ada 2 huruf kan? Okey, ada 2 huruf. Okey, huruf pertama ini awak salin balik huruf berkenaan. Yang ini awak salin tata tanda dia. Apa maksudnya? Contohnya bila sekarang cikgu bagi awak F, G. So yang pertama ini awak salin F. Yang kedua ini jangan salin G. Tapi salin tata tanda dia iaitu 1 tambah 2X. Itu maksudnya langkah pertama. Langkah kedua. Okey. Ganti tata tanda tersebut ke dalam huruf ataupun ke dalam fungsi itu. Maksudnya macam ini. Okey, sekarang kita akan gantikan ini. Inilah tata tanda dia. Inilah maksudnya tata tanda ini. 1 tambah 2X. Kita akan masuk ke dalam fungsi ini. So, kalau kamu tengok soalan kita, fungsi F ialah 3X tolak 5. So, cara kita ganti 3. Ini benda kita akan ganti tolak 5. 3 tolak 5. Lepas tu benda yang kita nak masuk 1 tambah 2X. Okay. Kalau kamu tak nak buat langkah 1 pun boleh, terus buat langkah 2 pun boleh. Tapi kalau terus buat langkah 2, dia akan pening sikit. Dia akan pening sikit. Okay. Okay. Tadi cikgu akan terangkanlah kalau kamu nak 2 in 1. Kalau 2 in 1 punya, okay, cikgu tanya apakah FG kan? So kamu kena faham inilah yang pertama, inilah yang kedua. So bila kamu nak buat, kamu ambil yang pertama punya dulu. Kamu ambil yang pertama punya. Okay, awak nampak 3S tolak 5. So awak akan tulis ni. 3 kurungan tolak 5. Okay. Sebab kita nak ganti benda. Apa nak ganti di sini? G kita. G kita ialah 1 tambah 2S. So kita ganti 1 tambah 2S. So akhirnya dapat benda yang sama. Hanya cara saya terangkan. Dan apa yang tulis di sini sebenarnya sama dengan kawan kamu tadi. Walaupun dia mungkin tak perasan dia tengah buat kerja ini. Kalau kamu tengok. Inilah kerja kawan kamu tadi. Okey, langkah ketiga. Ringkaskan. So kalau kita ada ini, kita nak ringkaskan. Kita ada 3, 1 tambah 2S tolak 5. Kita nak ringkaskan, kita kembangkanlah. 3 tambah 6X tolak 5. So 6S tolak 2. So kalau kamu tengok ini kerja kawan kamu tadi. Kalau kamu tengok ini kerja langkah 2, ini kerja langkah 3. Sama ada awak perasan ke tak perasan, itu kerja dia. Okay. So cikgu pakai contoh lain. So itu 3 step dia lah. Tapi untuk penerangan yang seterusnya, awak kalau tak nak buat langkah 1 boleh terus pergi kepada langkah 2. Kalau awak rasa awak tak pening, awak boleh buat langkah kedua terus. Okay, so cikgu pakai contoh lagi kalau GF. Okay. Cikgu bawa dia turun sikit lah ya. Ikut tak apalah.
Okay, GF. So ikut soalan kita, mana soalan kita? Okay, ikut soalan kita punya G ini ialah 1. Okay, kita punya G ialah 1 tambah 2X. Okay, kita punya F ialah 3. Alamak. Apa jadi ni? Okay. Kita punya F ialah 3S tolak 5. Itu ikut soalan So, cara kita buat dia, kamu nampak G, so awak nampak 1 tambah 2S. Tapi cara awak tulis 1 tambah 2 kurungan. Boleh? Apa yang nak masuk dalam kurungan ialah tata tanda untuk fungsi yang warna biru itu, iaitu 3X tolak 5. Lepas tu langkah seterusnya senang ajalah, ringkaskan. 1 tambah 6X tolak 10. So kita dapat 6X tolak 9. Okey. Cikgu ulang lagi ya. Okey, kali ini cikgu bagi FF. FF maksudnya yang pertama ini F. Yang kedua ini juga F. Okey, yang pertama F, yang kedua pun F. Tak apa. Yang pentingnya sekarang apakah tata tanda F kita? Okey, ialah 3X tolak 5. Nanti yang nak masuk pun 3S tolak 5. Okey. So cikgu akan buatlah. Okey, cikgu akan ambil fungsi yang warna hijau itu. Okey, cara saya tulis, cikgu bukan tulis 3X tolak 5, cikgu akan tulis 3 kurungan tolak 5. Kemudian benda yang nak bawa masuk ialah yang warna biru tu punya 3X tolak 5. Lepas tu cikgu ringkaskan. So kalau cikgu ringkaskan, ini 9X, ini negatif 15 tolak 5, cikgu dapat 9S tolak 20. Boleh? Okey, sekarang kamu cuba buat dah. Okey, kamu cuba buat dah. Okey, cikgu ada fungsi G iaitu S kuasa 2 tambah 1. Kalau fungsi F ialah X tambah 2. Okey, ini ialah pertama, ini ialah kedua. Okey, cikgu cari orang buat. Ashikin? So macam mana cikgu nak tulis fungsi GS ini? Yang dia punya S kuasa 2 tambah 1. Tapi bila cikgu tulis, Ashikin? Macam mana cikgu nak tulis ini? Sekejap, cikgu. Sorry? Nampak semua S kita ganti dengan kurungan. So kita akan tulis. Ada orang masuk ke? Ya, kurungan X tambah 2. Okey, kejap. Cikgu terima orang kejap. Okey, sorry, semula? Syikin, semula? Syikin, Yang semula? X tu kurungan X tambah 2. Kurungan X tambah 2. Okey. Awak nak cikgu buat kurungan lepas tu? Dalam tu X tambah 2. Nanti kita step by step dulu. Kita buat buat salin benda ini dulu. So kita akan buat kurungan kuasa 2 tambah 1. Lepas tu baru fikir apa nak isi. Faham tak? Walaupun benda itu sebaris, tapi bila kamu buat, kamu fikir 2 round tau. 1 round ialah awak ambil benda itu, awak pupuk kurungan saja. Round kedua baru fikir apa saya nak isi dalam kurungan. Boleh ya? So apa yang nak isi dalam kurungan? X tambah 2. S tambah 2. Okey, Ashikin sambung. Macam mana ringkaskan ini? Sekejap, cikgu. Tapi awak cakap cikgu buat. Cikgu bukan nak jawapan terakhir. Sebab nanti kawan awak tak boleh ikut. So kalau macam ini, macam nak ringkaskan, apa tindakan kita? Apa tu dia kembangkan.
Kembangkan. So macam nak kembangkan? Kurungan X tambah 2 kurungan X tolak 2 kan? Kenapa jadi tolak 2? Tambah silap. Tambah 2. Okey, cikgu faham. Selalu ada di antara kamu akan fikir ini. S tambah 2, S tolak 2. Itu kalau atas ini ialah S kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Baru S tolak B, S tambah B. Ni rumus ini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Okey, tapi sekarang bukan. Sekarang memang cikgu tanya A tambah B kuasa 2. So, kembang macam biasa saja. Okey. So, tolong bezakan ini dengan ini tak sama Okey, tak apa. Okey. Okey, sambung. Sorry. Sorry, kejap. Mana pergi? Okey. Sambung. Jadi X kuasa 2 tambah 2X tambah 2X tambah 4. Lepas tu tambah 1. Okey. Boleh ringkas lagi? X kuasa 2 jadi tambah 4X tambah 5. Okey. So ini jawapan dia lah. Okey, kita akan kata GF kita sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. So itu fungsi baru kita lah. Fungsi kubahan baru kita. Okey, sekarang kita pergi kepada yang seterusnya, FG. FG So F kita ialah X tambah 2. G kita ialah S kuasa 2 tambah 1 Okey, ini F kita. Ini G kita. Kita buat 2 round jangan terlalu cepat dia sebab takut ada kawan tak boleh ikut. Okey, Farisa. So, apa yang cikgu kena buat dulu? X kuasa 2 tambah 1 kurungan. Ini di dalam kurungan lagi. Kurungan. Kurungan. Yang kat luar tu tambah 2. Yang luar itu tambah 2. Okey, sekarang apa nak isi dalam kurungan? X kuasa 2 tambah 1. Itu yang cikgu nak 2 round kamu cakap dia. Cikgu faham ada di antara kamu memang boleh terus tulis, tak apalah. Tapi waktu saya nak penerangan tu awak asingkan cakap sebab takut ada kawan tak boleh bezakan. Okey, so Farisa ringkaskan. X kuasa 2 tambah 3. Untuk ini kita buka kurungan macam itu je, tak ada apa tak ada anak panah langsung. So jawapan dia X kuasa 2 tambah 3. Okey, seterusnya G kuasa 2. Okey, apa maksudnya G kuasa 2 G kuasa 2 maksudnya dia adalah fungsi kubahan G. Dia macam kita punya kuasa 2 G darab G. So GG. So G kuasa 2 ialah satu fungsi kubahan, maksudnya ialah GG lah. Boleh Okey. So cikgu salin dulu. Fungsi G ialah apa? Okey, fungsi G ialah X kuasa 2 tambah 1. Tulisan terlalu teruk. Okey, ini ialah X kuasa 2 tambah 1. Ini juga X kuasa 2 tambah 1 Okey, cikgu nak cari fungsi kubahan dia. Wani? Semula-mula macam mana? Wani? G dalam ya saya. Okey, macam nak buat? Macam nak buat? G dalam kurungan. G kena tulis. You nak buat langkah 1 pun tulis. Bolehlah kalau awak nak langkah 1 pun tulis. Okey, so kita akan tulis G dalam kurungan X kuasa 2 tambah 1. Okey, ini ialah dia pakai langkah 1, langkah 2 punya. Yang ini ialah 2 in. Sekejap. Yang ini ialah 2 in 1 punya. Maksudnya dia terus lompat kepada langkah 2. Terpulang kepada kamu tak ada masalah. Tapi maka diberi bila sampai sini Okey, sambung.
Sambung. Wani? 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 Hilang. Wani sambung? Masih dengar saya cikgu cakap? Kamu semua sudah hilang. Okey, Atika, Syafiqah, sambung. Cikgu hilang ke? Saya. Okey. Ingat, tiba-tiba diam terus. Okey, kejap. Okey, so sambung. Cakap kurungan dulu. Apa nak isi kurungan kemudian? Okey, jom. Kurungan X kuasa 2 tambah 1 Kurungan kurungan tambah 1. Tambah 1. Okey, cikgu katakan kita nampak X itu kita ganti dengan kurungan. Kuasa 2 itu mana pergi? Dekat tepi kurungan So kena tulis ya, kena ada. Boleh? Okey. Boleh. So apa nak isi dalam kurungan? X kuasa 2 tambah 1. Okey, ringkaskan. Sambung, ringkaskan. Kurungan X kuasa 2 tambah 1. Lepas tu X kuasa 2 tambah 1 lagi sekali. Okey. Lepas tu tambah 1. Tambah 1. Okey, sambung. Kejap. Cikgu bagi luangan sikit. X kuasa 2 darab dengan X kuasa 2 ke? Ya, so tak apa-apa. S kuasa 2 darab S kuasa 2 tak apa-apa ya. Halo, mana orang bagi? S kuasa 2 darab S kuasa 2 tak apa-apa. Dapat. Cuba. Apa yang kamu tekan ni? Cuba. Ini saya tak pastilah cikgu. Apa cuba? Awak rasa? Tak apa, cuba. Hilang lagi ke? Saya tak pasti cikgu. Pasti pun tak apa, cakap aja. Salah cikgu akan betulkan, tak ada masalah. 2X kuasa 2S kuasa 2 Okey, yang ini kalau ialah S kuasa 2 tambah X kuasa 2. So kita ada 2X kuasa 2. Kalau darab dia sebenarnya sama dengan X kuasa 4. Apa ya kan? S kuasa 2 maksudnya X darab X kan? S kuasa 2 maksudnya X darab X kan? So kalau darab semua ini S kuasa 4. Boleh? Okey ya? Boleh. Tak apa. Cuba aja. So ini ialah S kuasa 4 ya, okey. Sambung. Tambah X kuasa 2. Okey. Tambah X kuasa 2. Okey. Tambah 1. Okey. Tambah 1. Okey. Ringkaskan. Boleh lagi ringkas? Boleh. Okey, jom. X kuasa 4 tambah 2X kuasa 2 tambah 2. Okey, so itu dah tadi kan? Bila tambah baru kita ada 2 lah. So ini jawapan dia. Okey, so di sini cikgu buat catatan di sini ya. Cikgu kata FG tidak sama dengan GF. Awak boleh tengok contoh kita. Okey, cikgu kecilkan sikit untuk kamu. Kamu tengok contoh jawapan, contoh 2 ni. Okay? Jawapan A dengan jawapan B. Satu GF, satu FG. Jawapan dia tak sama. Okay? So sangat pentingnya awak kena tahu siapa susunan dari mana sampai mana. Sebab bila awak buat terbalik, jawapan dia berlainan. Okay? Okay, itu yang catatan cikgu di situlah FG tak sama dengan GF. Okay, kedua cikgu cakap di situ ialah apa maksudnya F kuasa 2. Kalau F kuasa 2 maksudnya 2 kali F lah. FF.
Kalau F kuasa 3, maksudnya 3 kali F. Okey. Kita ada 2 minit. Kita cuba buat satu soalan yang melibatkan sampai 3 hubungan punya. Okey, apa-apalah kita bagi. Okey, katakan fungsi F kamu ialah 2x tolak 1. Fungsi G kamu ialah 3 tambah 2x. Fungsi H kamu ialah x per 2. Okey, cikgu nak apakah GHF? Maksudnya fungsi kubuhan kali ini sampai ada 3. Okey, sampai ada 3. Okey, macam mana kita nak buat? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya tengok markah yang tinggi punya. Okay. Ilya boleh cuba? Boleh kot. Okay. 3 tambah 2x. Cikgu tulis terus ke? Okay. Awak nak saya tulis di bawah satu dulu. Ini ialah 3 tambah 2. Yes? Oh. Kalau terus dia kena buat satu-satu kan cikgu? Ya. So idea kamu nak buat mana dulu? Saya akan buat gubahan G dengan H dulu. Lepas tu bawa buat GH dengan F. GH dengan F pun boleh. Tapi lebih senang penulisan dia ialah sebab dia kan tulisan cawi, so awak buat belakang dulu. Oh. Buat belakang dulu, dia baru ini. Lebih senang. Kalau awak nak buat GF, lepas tu sekali buat GFH pun boleh. Tapi penulisan lebih susah. Kita cuba penulisan yang senang sikit dulu supaya kawan kamu boleh ikut. Tapi idea awak tadi, awak boleh cuba awak PM saya. Boleh ya? Okey, kita buat belakang dulu. Okey, kita buat dulu. Maksudnya kita tak terus pergi buat GHF. Kita buat HF dulu Okey, Ilya. Kurungan 2 per 2 dalam kurungan 2x tolak 1. Okey. Ringkaskan. Boleh tak? X tolak 1 per 2. Kan? Okey. Terpulanglah ya. Kamu boleh tulis ini ataupun awak boleh tulis ini. Okay. Sebab susah lah cakap siapa lebih ringkas. Okey. Tapi bawah itu pun tak salah lah. So tak apalah, kita biarkan atas sajalah. Okay. Boleh? Sebenarnya okey aja. Atas bawah itu dua-dua betul. Okey, sekarang baru kita buat GHF. So kamu kena faham ya, kamu punya HF ialah ini ya. Okey, Ilya sambung. 3 tambah 2 kurungan yang HF tu 2x tolak 1 per 2. Okey. Okey, ringkaskan. 3 tambah 4x tolak 2 per 2. Lepas tu 3 tu kena jadikan per 2 juga. Okey, so jadi 6 tambah 4x tolak 2. Okey, sambung. Okey, kejap. Tak muak. Kejap. Alamak. Itulah matematik tambahan ya. Step kita banyak. Okey, sambung. 4x tambah 4 per 2. Okay. Boleh ringkaskan. Okey, sambung. 2x tambah 2. 2x tambah 2. Okey, betul lah. Sebenarnya Ilya, kalau you boleh nampak tadi dua-dua ini awak potong jauh lebih cepat. Tak apa sebab asalkan awak ikut peraturan, akhirnya jawapan masih sama je. Masih sama je. So itu yang cikgu bagi awak jalan saja. Sebenarnya yang pentingnya kita buat benda ikut peraturan matematik. Dia bezanya ialah kalau nampak shortcut pendek sikit, tak nampak shortcut panjang sikit, tapi jawapan terakhir adalah sama. Okay, so itu untuk dia. Okay, sorry cikgu sudah terlebih sikit. So latihan untuk hari ini
Okey, latihan untuk hari ini ialah Tiga. sorry ya. Apa dia? Saya nak tanya. Nah. Macam mana cakap. 3 tadi tu jadi 6? 3 itu jadi 6. Samakan pengebut dia. Sebab ini 3/1, so kita darat 2, darat 2. Sebab nak cantumkan. Okay, boleh ya. So latihan untuk hari ini ialah latihan 3 pada muka surat 8. Soalan 1 A, B. Soalan 2 A, soalan 2 buat penuh. Lepas tu itu saja. Soalan 1 AB, soalan 2 ABC lah. Okey, itu latihan untuk hari ini. Sorry, termakan masa 3 minit. Okey, siapa yang tadi cikgu sudah ambil kehadiran punya boleh leave, yang lain tu tolong tunggu kejap. Nama yang tak pernah sebut itu perlu ambil kehadiran lah, senang cakap. Okey, kejap. Okey, boleh leave untuk next lesson awak. Tempat pula. Okey. Okey, bye-bye.